Sebanyak 26 juta unit kenderaan komersial telah pun dijual semenjak 1934. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Kotor tak? Wah, lama. Habis kereta ni aku buat. Inilah dia. Isuzu D-Max 3.0 yang baru. Macam guys. Walaupun sebenarnya tayar ni tak sesuai. Sebenarnya tayar ni sesuai digunakan untuk jalan raya. But just now we try the four wheel drive punya capability dengan torque dia, dengan dia punya horsepower dia. Aku boleh cakap korang ianya adalah kenderaan dua dalam satu Sebab untuk model ini high end untuk Isuzu ni tadi, dalam dia selesa, mewah. Kalau kita bercakap pasal dia punya safety features, memang gila babeng punya, memang ada ADAS apa semua, speaker ada 6 biji sampai atas, dekat bumbung pun ada speaker, kompartmen yang banyak. So kalau korang nak tahu lebih lanjut ataupun lebih banyak pasal kereta ini, jom ikut saya. So, untuk D-Max Isuzu yang baru ini, all terrain. Kita memang bawa korang kat tempat yang sesuai untuk kita mempamerkan kereta yang 4x4 inilah. Jadi, antara perkara yang menarik tentang kereta ini yang barunya adalah dia pakai bilem LED ni tadi, ada DRL lagi apa semua kan. Lepas tu tayar yang digunakan, kalau kita lihat dekat sini, 18 inci rim dengan all terrain tayar. Sebenarnya dia ada tayar yang lebih sesuai kalau kita nak pergi off-road, tapi yang ini yang korang akan dapat. Alright. So kalau kita pergi mana-mana, kebanyakan kereta 4 wheel ni tadi, kita tak tahu berapa tinggi kita boleh lalu dalam air apa semua. So untuk model ini, korang boleh bawa dalam, kalau korang tengok longkang ke apa ke, air terjun ke apa semua, setakat 0.8 meter tu ataupun setakat tayar ni, korang boleh lalu dekat air lagi. InsyaAllah confirm enjin tak mati. Alright, so setakat tinggi ni lah air korang boleh lalu. Alright, so jom kita pergi belakang. Sama juga dekat belakang pun ada lampu LED. Lepas tu kita ada rear camera dekat belakang ni. Yang menariknya kan, senang. Dan korang boleh angkat menggunakan satu jari. Tapi jangan pakai satu jari, sakit. Tapi boleh pakai satu jari. Lagi satu yang menarik pasal Isuzu ni, dia ada benda ni. Senang korang tolak barang kan. Kalau orang Sarawak ni nak letak engine board ke, nak letak guni beras ke apa semua, letak kat sini. Lepas tu tolak kat situ. Memang mudah. Nak bersihkan pun senang. Okay? Dah ada macam cover ni. Alright. So, nak panjat pun senang. Ada benda ni untuk korang panjat. So, dekat belakang ni ada lampu merah dan juga ada roof rail. Dan memang equip. Dan memang ada equip roof rail ni. Lepas tu pemijak kaki dekat tepi. So, basically untuk flagship Isuzu ni, kalau korang tanya aku, dah tak ada apa nak bikin. Semua dah ready. Tip top. Padu. Tank capacity 76 liter diesel. Jom kita tengok enjin dia pula. Jadi antara ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada kereta ini adalah, kalau korang tengok dekat bumper depan ni ada 4 dia punya sensor. So korang akan perasan kereta ni dia akan banyak bunyi-bunyi, especially kalau ada kereta yang nak dekat ataupun korang nak masuk parking, korang nak parking belakang, part depan, part belakang tau, sensor. So kalau korang rasa macam bising, then korang boleh tutup dekat sebelah gear tu, ada satu button untuk offkan bunyi. Jom kita tengok enjin dia. Panas. Okey, enjin yang digunakan adalah enjin diesel
3 liter ataupun 2999cc yang membawa kepada 190 horsepower dan 450 Newton meter torque. Tinggi gila torque dia untuk 3 liter diesel ini, dan ianya menggunakan sequential 6 speed automatic gearbox. Kalau korang nak tahu pasal enjin dia, korang boleh Google. Basically enjin dia ni dari dulu sampai sekarang memang Isuzu hanya buat diesel sahaja, dan yang ni menggunakan aluminium. Mana aku nak cuci enjin ni nanti? Panas. Alright guys, so kalau untuk 3 liter enjin diesel ni, berapa harga road tax dia? Tengok kalau korang tinggal kat Sarawak murah Kalau korang tinggal kat Semenanjung, 3 liter ni 1,600 lebih Kalau kat Sarawak berapa ratus dah. Untung orang Sarawak. Dan sebenarnya kereta ni, target market dia pun sebenarnya memang untuk orang Sabah Sarawak kan. Sebab apa? Kat sana masih ada jalan yang macam ni kan, yang tak cantik apa semua. So kita dah explore jalan-jalan yang macam ni tadi. Sekarang mari kita tengok naik bukit, turun bukit. Jom ikut saya. Alright. So guys, inilah pandu uji saya untuk kereta apa nama ni, Isuzu D-Max X Terrain 3.0. Kita nak cari bukit bukau mana kita boleh panjat ni. But anyway, kalau tanya saya kan, kalaulah saya orang itu yang tinggal di ladang-ladang, then this is maybe something yang I would consider. Sebab apa? Sebab dia memang tahan lasak, dia memang powerful kan. Tengok kita lalu dekat tempat macam ni kan, kereta jalan macam comfort gila, itu satu. Okay? So untuk anda yang tak tahu, kereta ini adalah kereta 5 tempat duduk. Okay? So macam mana belakang? Cuba tengok belakang, selesa tak selesa? Cameraman, kita ada 2 cameraman hari ni. Alright, so ini kita turun bukit. Kalau perasan, fuyo tingginya bukit ni. So kalau korang lihat dekat sini, ada tempat letak cermin mata kan. Lepas tu ada lampu. Macam mana tekan lampu dia ni? Oh macam tu. Alright, yang ni tak tahu untuk apa. So yang ni dia boleh dim, lampu belakang ni boleh dim. Lepas tu kat sini lagi boleh letak barang. Okay, dan juga dekat sini. So banyak tempat letak barang. Okay. Lepas tu sini pun boleh letak barang. Boleh letak cawan air kat situ, Starbucks korang ke apa semua. Kat sini pun boleh letak barang. Dekat pintu pun boleh letak barang. Alright, so jom kita turun sekarang. Dan ada button, kalau korang takut lah laju sangat turun apa semua kan, korang tekan je button ni. Tekan lama-lama. Okay, lepas tu dia akan menyala dekat dalam ni. So dia akan kontrol korang punya perjalanan turun ni, supaya tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Kalau takut turun bukit yang terlalu tinggi lah. Okay. Alright. Okay. So kalau korang tengok dekat sini, yang macam saya cakap tadi, speaker, live surround speaker. So dekat atas bumbung ni pun ada. Padu tak padu? So maksudnya, sebagai sebuah kenderaan lasak, pada masa yang sama, entertainment ataupun comfort juga tidak ditinggalkan. So berbaloi lah untuk kalau korang nak kena spend. Nak tahu tak berapa harga kereta ni? Kau bayangkan ada je jalan raya kat situ, tapi nak juga pakai jalan tanah saja, merasa. But anyway, ada je jalan elok, nak juga masuk jalan berlopak. Aduh. Okay, kat mana kita tadi? Harga dia sedikit lagi nak mencecah RM142,000 untuk 3 liter. Basically untuk model Isuzu ni dia ada lagi variant CC yang lebih rendah, 1.9 liter turbo pun ada. So itu korang boleh dapat dalam 100,000, 106,000 lebih kurang macam tu. So pada ketika ini saya memandu menggunakan mode 4-wheel drive. Alright, untuk ketika ini. So nanti kalau kita masuk jalan raya, baru kita pakai 2-wheel drive. So itu kelebihan kereta 4-wheel ni, sebab dia boleh tukar daripada 4-wheel ke 2-wheel. Oh, this is so nice. Okay, so dekat depan sana ada laluan macam agak mencabar untuk kita cuba. Tinggi, dalam. Apa tak boleh? Boleh. Bismillah. Baca bismillah semua. Bismillah.
Itulah dia kelebihan 4-wheel drive. Kalau kereta biasa memang pisang lah kat situ tadi. So, kita dah cuci pun kereta kita. Ya Allah, korang tahu tak bila korang bawa kereta korang kat tempat-tempat macam tu, selalunya kan akan ada banyak masalah. Especially dari segi part-part apa semua. Tapi tahu kan dah, Isuzu D-Max X Terrain ini dia ada 7 tahun unlimited mileage warranty. 7 tahun warranty unlimited mileage. Selalunya orang bagi mungkin 7 tahun, tapi bukan unlimited mileage, maybe 100 ataupun 200,000 kilometer. Benda ni 700,000. Salah, 700,000 pula. Unlimited mileage lah. So, nanti kita lihat secara zahirnya apa yang korang akan dapat dengan almost 142,000 ringgit ni. Features-features yang terdapat pada kereta ini. So, basically, kunci ada kat kau, betul tak? Kau jalan jauh aja, dia automatic lock. Kau jalan jauh, dia automatic lock, alright? Tapi kalau korang berjalan depan dia apa semua, waktu malam lah. Waktu malam dia ada macam follow me home light lah. Okay, itu satu. Yang kedua, kunci dalam poket kau tak boleh buka. Walaupun kunci dalam poket. Ada setengah kereta, benda tu boleh buka. But dekat sini ada button, kau kena picit dulu baru kau boleh buka. Okay, baru boleh buka. But anyhow, still ianya keyless entry. Keyless entry maksudnya korang tak payah nak masukkan kunci ke dalam kereta untuk pusing, untuk on. Just tekan je push start button tu. Lepas tu, korang akan dapat electric control adjust seat. Kalau kita tengok kat belakang, tak tahu kalau boleh nampak. Okay? Kalau kita tengok kat belakang, kerusi ni dia boleh lipat ke atas. Selalunya kalau macam kereta-kereta yang sekarang kan, pelbagai fungsi, dia boleh lipat ke bawah supaya daripada bonet tolak ke belakang kan. Tapi kadang-kadang mungkin kita nak bawa barang tu, kita tak nak letak kat luar. Barang tu mungkin besar. Jadi kita boleh lipat kerusi ni. Dia ada satu tali dekat sini, korang hanya perlu tarik dan sangkutkan saja. Alright, 60-40 maksudnya 60% daripada kerusi tu boleh dilipat, 40% dari sebelah sana. So korang boleh letak barang dekat sini. Both chair. Dan kat sini pun kalau kita tengok ada ruang untuk letak botol air yang besar dekat pintu. Dan ada juga tempat untuk Allah. Bayangkan kadang-kadang orang letak lembu kat dalam ni kan. Allah. Alright, so ada USB port dekat sini untuk penumpang dekat belakang dan juga aircon, air vent untuk dekat belakang tak panas sangat lah. Dan actually kalau kita tengok tempat duduk belakang ni, luas tak luas, selesa tak selesa, dia punya distance ni not bad. Okay, and then okay lah, ada pemegang kiri kanan. Biasalah bila kita jalan berbatu, berbukit buka, bergoyang kan, so ada tempat untuk pegang. Ya, 5 tempat duduk. So nothing much, but itulah dia yang korang akan dapat. Sebuah pickup truck yang selesa dan berkuasa. Dengan 450 Nm torque, korang nak memotong tu mudah saja. Alright. So, terima kasih kepada anda yang menonton video kita kali ini. Agak santai review kita kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.